Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni kita akan belajar berkaitan dengan algebra. So ini lebih kepada pengenalan kepada algebra lah ya. Dalam video ni kita akan belajar berkenaan pengenalan kepada algebra. Okay, sebelum kita tahu apa itu algebra, kita kenal dulu. Okay, apa itu sebutan dan apa itu operasi asas aritmetik. Okay. Sebutan ialah gabungan nombor dan pemboleh ubah. Okay, biasanya dia akan gabungan nombor dan pemboleh ubah lah. Okay, contohnya 2x. Okey, 2 tu ialah nombor dan X itu ialah pemboleh ubah. Okey, seterusnya operasi asas aritmetik. Operasi asas aritmetik ialah tambah, operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi apa itu sebenarnya algebra? Algebra ialah satu cabang matematik yang membincangkan tentang prinsip operasi dan hubungan. Okey, nanti kita akan belajar macam apa akan jadi kalau 2x tambah dengan 3x ataupun apa yang akan jadi kalau 3x bahagi dengan 5x. Okey, begitulah seterusnya. Okey, dan kita juga akan mempelajari tentang apa yang akan terjadi kepada nombor dan pemboleh ubah. Okey, maksudnya sebutan lah. Okey, nombor dan pemboleh ubah itu ialah sebutan kan. So, apa akan jadi dengan sebutan itu kalau dia ditambah atau kalau dia ditolak? Apa akan jadi kalau dia didarab atau apa akan jadi kalau dia dibahagi? Okey. So, itu ialah algebra secara asasnya sebab definisi algebra ni dia luas betul. Okay, so maksud algebra yang cikgu share tadi dengan kamu tu ialah apa yang kita akan belajar dalam kita punya syllabus lah. Okay, so seterusnya ini ialah operasi asas aritmetik, darab, bahagi, tambah, tolak. Kenapa cikgu letak darab dan bahagi ini di atas? Sebab darab dan bahagi lebih berkuasa berbanding dengan tambah dan tolak. Okey. Antara kedua-dua ni, okey, tambah dan tolak ni dia ada kekurangan sebab tu dia duduk di bawah. Okey, darab dengan bahagi duduk atas sebab dia boleh mengubah pemboleh ubah. Okey, 2 darab 2 dapat 4. Normal lah kan. Macam kita belajar daripada darjah lagi, kita memang tahu 2 darab 2 dapat 4, 5 darab 5 dapat 25. Okey, so memang darab dan bahagi memang akan mengubah nombor. Okay, dalam masa yang sama dalam algebra ini, darab dan bahagi juga boleh mengubah pemboleh ubah. Okay, yang ini nanti kita akan share lah macam mana dia boleh mengubah pemboleh ubah. Kemudian darab dan bahagi ini juga boleh menyamar. Menyamar macam mana? Okay, dia akan menyamar. Darab ni dia akan jadi kurungan. Bahagi ni dia akan jadi pecahan. Okay. So, seterusnya tambah dan tolak pula. Okey, macam darab dan bahagi, nombor kalau ditambah dia akan bertambah lah. Contoh, 3 tambah 3 dapat 6. Okey, ataupun 5 tolak 2 dapat 3. So, nombor dia memang boleh ubah. Okey, tetapi tambah dan tolak tidak boleh mengubah pemboleh ubah. Tidak sama sekali dia boleh ubah pemboleh ubah. Okey, ingat tu. Tambah dan tolak dia ada kekurangan iaitu dia tidak boleh mengubah pemboleh ubah sebab tu dia duduk di bawah. Okey. Okey, so sebutan. Antara contoh sebutan cikgu sudah bagi dengan kamu tadi ialah 2x. 2 itu ialah nombor dan x itu ialah pemboleh ubah. Maka 2x ini ialah satu sebutan dan 3xy ini juga ialah satu sebutan. Okey, seandainya ditulis macam begini. Okey, contoh 2x tambah 3y, 3xy. Okey, maksudnya di sini kita ada dua sebutan lah. Okey, 2x tambah 3xy. So, dia sudah digabung. Sebutan dengan sebutan, okey, digabung menggunakan operasi tambah tolak. Okey, so kita akan consider yang ini, bukan consider lah. Yang ini memang ungkapan algebra. Maksudnya, kalau dia sudah bergabung sebutan dan operasi, maksudnya dia ialah ungkapan algebra. Okey, so cikgu sudah bagi tahu dan kamu tadi ungkapan algebra itu apa. Okey, secara definisi, secara terms dia ya. Ungkapan algebra adalah gabungan sebutan algebra melalui penambahan, penolakan atau kedua-duanya. Okey, so ungkapan algebra tu ialah gabungan sebutan. Gabungan sebutan sama ada satu ataupun lebih, sama ada dua ataupun lebih
sebutan algebra. So, melalui penambahan, penolakan atau kedua-duanya. Okay, contohnya penambahan yang ini. Okay, X tambah 5X. So, ada dua sebutan di sini. Okay, digabung dengan operasi tambah. Okay, kemudian yang B. Okay. Satu bentuk pecahan ditolak dengan 7Y. Okay, dua sebutan algebra digabungkan. So, kita panggil dia ungkapan algebra lah dengan dua sebutan. Okay, sama juga yang ini. Okay, ini ada tiga sebutan. 1, 2, 3. Okay, 13 juga. 13 ni pun dianggap sebagai satu sebutan. Okay, walaupun dia tidak ada pemboleh ubah dekat belakang nombor ni, tetapi nombor juga adalah sebutan algebra. Kalau dalam ungkapan algebra, okay, nombor bulat ni pun adalah sebutan algebra. So, di sini 1, 2, 3 ini adalah tiga sebutan algebra. Okay. So, PQ tolak 2Q tambah 13 ialah ungkapan algebra. Okay, kalau sebutan okay, ialah 2X. Okay, contoh ya. Kalau ungkapan algebra, okay, dia gabungan. Maksudnya sekurang-kurangnya dia ada dua sebutan. Okay, 2X dengan 5Y. Okay. Dan dia digabungkan dengan operasi. Okay, ada operasi saja, tambah ke tolak ke, okay, ataupun kedua-duanya, maksudnya itu ialah ungkapan sudah. Okay, kalau dia bersendirian begini, maksudnya dia sebutan. Okay, kalau yang macam ini pula, okay, kita nampak dia sudah gabung tolak tambah tolak. So, dia gabung sudah kedua-duanya. Okay, di mana kita ada 1, 2, 3 dan 4 sebutan. Okay, so kita sudah kenal apa itu operasi asas aritmetik. Kita kenal sudah apa itu sebutan algebra. Dan kita tahu sudah apa itu ungkapan algebra. Okay, so seterusnya. Okay. So, ini apa yang kita perlu tahulah, sebutan, apa itu perkali, apa itu pemboleh ubah, okay, apa itu sebutan sama, apa itu sebutan tidak sama. Okay, sebutan sama, okay, sebagai contohnya ialah okay, 2X. Okay, contoh macam ni, 2X kuasa 2 dengan ini, negatif 5X kuasa negatif 5X kuasa 2. Dia sama kenapa? Dia sama sebab dia punya pemboleh ubah sama. Okay. X kuasa 2, X kuasa 2. Maksudnya dia samalah. Okay. Contohlah 3X kuasa 2. Lepas tu ini ialah 3X. Dia tidak sama sebab okay, yang ini kuasa 2, yang ini kuasa 1. So, tidak sama. Okay, samakah bulatan ini okay, dengan satu bulatan okay, yang ada benjol sedikit? Dia samakah? Tidak sama kan? Walaupun hampir sama, tetapi dia tidak sama. So, sama juga dengan konsepnya di sini. Walaupun dia punya huruf sama. X. Tetapi kalau kuasa dia tidak sama, okay, maksudnya dia tetap tidak sama. Jadi, kita tidak boleh selesaikan. So, itu maksud konsep sama dengan tidak sama. Okay, so kita sudah kenal operasi aritmetik, asas aritmetik. Kita tambah dan tolak tidak boleh mengubah pemboleh ubah. Okay, dan kita sudah belajar apa itu ungkapan algebra. So, dia ialah gabungan sebutan dan operasi asas aritmetik. Okay, yang ini pun cikgu sudah sentuh tadi ya. So, 2X tambah 5X sama dengan 7X. Okay, dia sama, jadi dia boleh diselesaikan. Kalau dia tidak sama, okay, X dengan X kuasa 2, maksudnya dia tidak boleh diselesaikan lah. Kita kena salin balik dia punya, kita kena salin baliklah bentuk yang sama sebab kita tidak boleh selesaikan dia. Okay. So, apa yang kita kena tahu kalau kita mau menyelesaikan ungkapan algebra? So, apa yang wajib kita tahu? So, pertama kamu kena tahu apa kekuasaan operasi asas aritmetik. Okay, tambah, tolak, darab dan bahagi. Ataupun cikgu buat macam beginilah ya. Sebab darab dan bahagi dia berkuasa. So, cikgu akan tulis dia dekat depan. So, darab, bahagi, tambah dan tolak. Darab dan bahagi dia berkuasa ubah pemboleh ubah. Yang ini tidak boleh ubah pemboleh ubah. Okay, cikgu ubah simbol dia macam darab pula. Okay, kita ubah simbol dia. Tidak boleh ubah pemboleh ubah ya.
Tidak boleh. Yang ini boleh ubah pun boleh ubah. Okay, jadi kalau dia melibatkan darab dan bahagi, dia boleh ubah. Kalau tambah tolak, dia tidak boleh ubah pun boleh ubah. Okay, dan kalau dia darab, kamu kena ingat, kuasa pemboleh ubah tu kita kena tambah, ditambah. Okay, kalau bahagi pula dia ditolak. Okay, tak apa. Kamu ingat je benda ni. Okay, macam mana kamu mau ingat kuasanya ditambahkah ataupun tidak? Kita tengok simbol darab ni. Darab ni serupa macam simbol tambah kan? Bahagi ni dia ada simbol tolak di dalam. Okay, so kamu tahulah yang ini ialah kalau darab kuasanya ditambah, kalau bahagi kuasa pemboleh ubah tu ditolak. Okay, dan kamu kena tahu apa itu sebutan sama dan tidak sama. So kalau sama, boleh selesaikan. Okay, kalau tidak sama, tidak boleh selesaikan. Okay, so itu sahaja konsep utama yang kamu kena ingat betul dan kamu kena hati-hati betul. Okay, so kita buat contoh ya. Kita buat soalan contoh. Okay, so daripada darjah lagi, kita memang sudah diajar 2 tambah 5 kita akan dapat, automatically kita akan dapat 7. Okay, sebab kita tahu 2 dengan 5 ni, okay, dia ialah sebutan yang sama. Dua-dua tidak ada pun boleh ubah. So kita boleh tambah macam biasa saja. Okay, 2 tambah 5 dapatlah 7. Okay, tapi kalau dia sudah melibatkan pemboleh ubah begini, okay, kamu kena ingat, nombor dia tetap akan kena tambah dengan nombor. So 2, kamu tambah dengan 5, kamu akan dapat 7. Okay, tapi masalahnya ialah bila kamu mau tambah X kuasa 2 dengan X kuasa 2. So isunya sekarang, bolehkah kamu tambah X kuasa 2 dengan X kuasa 2? Okay, berbalik kepada prinsip yang tadi. Okay, tambah dan tolak tidak boleh mengubah pemboleh ubah. Okay, tidak boleh ubah pemboleh ubah. Jadi, kalau kamu mau selesaikan yang ini, okay, tetapi dia operasi tambah, dia tidak boleh ubah pemboleh ubah. Jadi, kamu cuma perlu salin sahaja. Okay, okay, satu, kamu kena ingat, operasi tambah tidak boleh ubah. Tidak boleh ubah. Kedua, okey, kamu mesti tengok sebutannya. Kalau sama, bolehlah kamu selesaikan. So, ini sebutan sama. Jadi, kita selesaikan je lah. 7. X kuasa 2 kita salin balik sebab X kuasa 2 ni tidak boleh berubah. Okay, kemudian kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tengok sebutan samakah ataupun tidak. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, ini X kuasa 2, ini X kuasa 1 tidak sama. Tidak sama-sama sekali. Jadi, apa kamu kena buat? Cuma perlu salin sahaja semula soalan tersebut. Sebab kita memang tidak boleh selesaikan. So, itulah jawapannya. Okay, kemudian kita tengok sini lagi. Okay, dia tidak ada. Okay, ini huruf sama. Okay, kuasa tidak sama. Tetap tidak sama. Lagilah yang ini. Okay, huruf pun kita nampak sudah tidak sama. Jadi kalau dia tidak sama, kita salin juga dia balik. Jangan pandai-pandai tambah. 2 tambah 5 dapat 7. Y tambah X dapat XY. Ini tidak ya. Ya, operasi tambah dan tolak, kekuasaan dia lemah. Okay, dia lemah. Dia tidak boleh. Tidak boleh diselesaikan. Okay, 2Y tambah 5. X. Kalau sebutan sama sahaja, baru kamu boleh selesaikan nombornya. Kalau sebutan tidak sama, maksudnya kamu automatically kena salin balik. Salin balik soalan tu. Okay. So, kalau yang macam ini, kita kena gabunglah. 2X kuasa 2 tambah 5X kuasa 2, kita dapat tambah 5X kuasa 2 tambah 7 tambah 3. So, kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah dengan 5X kuasa 2. Kita dapat 7X kuasa 2. 7 tambah 3 dapatlah 10. Okay, selesai. Okay, yang ini soalan yang sama tadi, cuma dia punya jawapan bertaip. Okay. So, macam mana pula kalau kita jumpa dengan darab dan bahagi?
Okey. So, bila kamu jumpa operasi darab, okey, automatically dia memang boleh diselesaikan. Tidak kisahlah dia samakah ataupun dia tidak samakah, kamu memang boleh selesaikan. Okey, konsep sebutan sama dengan tidak sama cuma untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Okey, kalau operasi darab dan bahagi, okey, dia tidak mempengaruhi. Okey, kalau kamu nampak je operasi darab, maksudnya memang terus boleh selesaikan. Okey, kalaulah dia operasi tambah, okey, operasi tambah, okey, 2y tambah 5x, okey, kamu tidak boleh selesaikan kan? Tetapi kalau darab boleh selesaikan sebab tu dia berkuasa. So 2 darab 5, ingat mesti nombor dulu baru kamu selesaikan pun boleh ubah. So 2 darab 5 kamu dapat 10 dan x. Okay, oleh sebab dia tidak ada kawan untuk diselesaikan, maksudnya kita salin je lah nilai x tu. 10x. Okay, 2x kuasa 2 darab 5x kuasa 2. Okay, 2x kuasa 2, 5x kuasa 2. Okay, kalau dia operasi darab, tak payah pun kita tengok sama kah tidak, tak payah. Kita automatically terus darab. 2 darab 5 dapat 10. X kuasa 2 darab x kuasa 2. Maksudnya kuasanya ditambah. Okay, 2 tu kita dapat daripada sini. Okay, yang ini. Lepas tu positif 2 ni pula kita dapat daripada sini. Kenapa dia positif dekat tengah-tengah ni? Sebab dia operasi darab. Okay, maka jawapan kita ialah 10x kuasa 4. Okay, macam mana pula mau selesaikan? Okay, ada x, y, di sini y. Okay, macam cikgu bagi tahu dan kamu tidak payah kisah pun dia punya konsep sebutan sama ataupun tidak sama. Itu hanya untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Kalau darab, okay, terus ambil nombor, darab dengan nombor. So 2 darab 7 dapatlah kamu 14. X kuasa 2. Tengok sebelah sini, ada X kah? Okay, belah sini tidak ada X. Okay, so kita abaikanlah. Dan Y, kita ada Y. Okay, so Y di sini kuasa 1, sini kuasa 1. So 1 tambah 1. Maka kita akan dapatlah jawapannya 14. X kuasa 2, Y kuasa 2. Okay, so selesai. Okay, kita boleh terus gabung. Contohlah ya, kita ada Y darab dengan X. Terus gabung. Maksudnya kita akan dapat X, Y. Okay, kalau kita ada 2X darab dengan 2Y, maksudnya kita akan gabung pemboleh ubah tu. So 4X, Y. Okay. So 2X kuasa 2 darab 7 darab 5X kuasa 2. So kita ambil nombor. Kita ambil nombor, kita akan terus automatically dapat 70. Okay. Kita akan dapat 70. Kemudian ambil pemboleh ubah X kuasa 2. Okay, tambah dengan apa? Di sini tidak ada, so boleh abaikan. Kemudian kita tengok sini, ada 2. Okay, so jawapan kita ialah 70 X kuasa 4. Okay, selesai. So, macam mana pula kalau dengan bahagi? Okay, kalau dengan bahagi ni dia lain sikit lah. Okay, macam cikgu beritahu dengan kamu, kalau bahagi maksudnya dia boleh menyamar. Dia menyamar jadi apa? Dia akan menyamar jadi pecahan. Okay, dia menyamar dalam bentuk pecahan. Okay, kalau kamu jumpa bahagi, automatically boleh terus tukar kepada bentuk pecahan macam gini. Lagi senang untuk kamu selesaikan. Okay, so bila kamu sudah tukar kepada bentuk pecahan, ingat yang di depan ni duduk di atas, yang di belakang ni duduk bawah. Okay, jangan kasih terbalik dekat 2x atas, 8 pula bawah. Tak boleh. Itu salah. Ya. Okay. Okay, sudah kamu tukar kepada bentuk pecahan. Okay, barulah kamu tekan calculator. Macam mana kamu mau tekan calculator? Okay, kamu ambil je calculator. Okay, kamu bahagi 8 ni, kamu bahagi dengan 2 dapat berapa? Ataupun terus tekan 8/2. Okay.
Kalau kamu guna kalkulator saintifik, kamu boleh dapat 8/2, kamu akan dapat 4. So, 4 dia duduk atas, lepas tu X tu kekal di bawah ya. Okey. So, seterusnya 8X bahagi dengan 2Y. So, 8X/2Y lah. Okey. Ingat, jangan kasih terbalik. Depan duduk atas, belakang duduk bawah. So, tekan kalkulator 8/2 pun kamu akan dapat 4. Okay, so kalau 4 dia duduk atas automatically terus duduk atas. Okay, XY kita selalu encik balik XY sebab kita tak boleh potong dia. Okay, sebab bahagi ini konsep dia ialah dipotong ataupun ditolak. Okay, so sini kita akan nampaklah konsep tolak tu macam mana. So 8/2 dapat 4. Okay, X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 3. Okay, apa maksudnya dipotong? Okay, kita tengok di sini X kuasa 3. Yang ini pun X kuasa 5. X, X. Okay, kalau dia lain huruf tidak boleh potong lah. Dia mesti huruf yang sama. Okay, 5 dengan 3. Okay, kalau kita potong, maksudnya 3 kita potong di sini pun kita kena potong 3. Jadi bila kita potong 3, okay, 5 tadi dia akan tinggal 2. Okay, jadi apa baki dia, itulah kita tulis di jawapannya. So, 8/2 dapat 4, X kuasa 5 per X kuasa 3, X kuasa 2. Okay, so seterusnya, okay, kita terus salin kepada bentuk pecahan. Okay, kemudian kita kira nombor dia. Bila kamu tekan kalkulator 2/3, dia akan dapat balik nombornya, iaitu 2/3. Okay, so ini paling kecil sudahlah, maksudnya inilah memang jawapannya. Okay, so di sini kita nampak X kuasa 2 dengan Y. Di bawah pula ada huruf Y sahaja. Okay, kamu tengok dekat jawapan, Y tak ada sudah kan? Okay, kenapa dia tak ada? Sebab kita sudah potong. Mana yang sama itu kita boleh terus potong. Okay, jadi jawapannya ialah 2X kuasa 2/3. Okay, so sebelum kita mau belajar, apa yang kita belajar tadi tu ialah apa yang kita kena tahu sebelum kita belajar pemfaktoran dan kembangan. Okay, pekali itu apa? Okay, cikgu percaya sebelum ini cikgu sudah ajar dengan kamu pekali itu apa itu pun boleh ubah. Okay, apa itu operasi asas aritmetik, sebutan, apa itu sebutan sama, apa itu sebutan tidak sama, apa itu sebutan yang tidak boleh diselesaikan, dan apa itu ungkapan algebra. Okay, cikgu percaya semua ini cikgu sudah ajar dengan kamu. Okay, so seterusnya nanti kita akan belajarlah apa itu, macam mana pemfaktoran dan macam mana itu kembangan.